Okey, so pertama sekali kita nak cerita apa itu cermin anti penat. Kita sebut anti penat lah, kita orang Melayu kan. Itu bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia. Apa itu cermin anti penat? Saya cuba cover secara ringkas dia. Okey, kemudian kedua, kenapa nak pakai cermin anti penat? Yang ketiga pula, bagaimana anti-fatigue lens ni berfungsi. Kemudian kita nak tahu juga nombor 4, lens design. Okey, anti-fatigue lens ni apa dia punya beza dia dengan cermin mata yang kita biasa-biasa pakai tu. Nombor 5, kita nak tahu pula di mana nak beli anti-fatigue lens ni. Alright, siapa yang sesuai? Nombor 6, siapa pula yang sesuai pakai anti-fatigue lens ni? So kita nak pergi kepada nombor 1. Apa itu cermin anti penat, anti-fatigue. So lepas ni kita panggil anti-fatigue lah sebab ini kalau kita sebut kat kedai cermin mata, saya nak beli anti penat. Anti penat tu macam orang kata macam ubat vitamin pula. So kita buat anti-fatigue lepas ni kita gunakan. Alright. So okay, kalau tengok dekat sini, satu cermin kalau dia katalah dia belum potong lagi, dia bulat lebih kurang macam ni. So dia ada 3 kawasan area lah sebenarnya. Zone ni dinamakan begitulah untuk kita mudah faham. Pada bila orang tu pakai spek, bila dia pakai spek ni, pada bahagian bawah ni dia ada satu power khas. Power yang menyebabkan apa? Kenapa dia letak power tu? Kenapa dia letak power sedikit-sikit tetapi dia memberi impact kepada apa pada mata? Ini soalan yang sebenarnya bila kita nak beli anti-fatigue lens, kita dah faham dah. Rupanya sebab tu. Itu cermin, maksudnya pada bahagian bawah tu dia akan letak power tambahan. Okey, dah pakai power rabun jauh, dah check dah, nampak clear kanan, dah nampak clear kiri, lepas tu dia calculate. Dan sebenarnya power ni dia buat ada buat kajian berapa anggaran power untuk sesuai dengan umur ni, lingkungan umur ni untuk dia pakai. Pada bahagian hijau tu pada bahagian bawah tu dia akan letak sedikit power supaya mata kita ni dalam keadaan yang lebih relax. Alright, so ada juga, okay, saya tak disponsor oleh Kodak Ada jaga-jaga orang ni. So Kodak lens ni, okay, contoh Kodak lens ni dia juga ada anti-fatigue lens. Okay, dia ada juga anti-fatigue lens. So kalau tengok ni dia ada letak satu lagi part. Dan ada anti-fatigue lens ni yang diletakkan kanta prism. Kalau tengok dekat situ dia letak prism. So bila tulis base in, base out ke base in ni, tapi kebanyakannya akan letak base in lah. So ada setengah design ni yang letak base in ni, bagi setengah orang individu pula, bila kita test mata dia tak berapa nak sesuai pakai base in punya jenis. Apa yang design yang sesuai dengan dia? Sebab banyak dia punya pilihan dia. Dua. Kenapa nak kena pakai cermin anti penat? Kenapa nak kena pakai? Sebab benda ni soalan yang sangat penting bila orang tanya. Macam tajuk kita juga, tadi saya tulis ke bawah ni, untuk energi lebih dan halang kesan buruk gadget. Dua perkara yang penting untuk era zaman moden ni. Ingat kita lebih banyak indoor, kita lebih banyak tengok benda dekat. Dia menyebabkan, kalau kita panggil satu bahasa lah, dia agak menyeksa sikit mata kita dan menyebabkan brain terpaksa adapt dan keluarlah simptom-simptom yang kita tak perasan pun bahawa itu adalah simptom yang mata kita sangat stres. Kalau tengok yang hijau, tengok yang jam tu. Tengok yang jam tu. So jam ni maksudnya kalau orang ni yang bekerja ni, maksudnya dia akan ada energi yang lebih. Right? Dia akan ada energi yang lebih. Umur 35 tahun, dia ni bila dia dah biasa pakai power yang agak lebih sikit tau. So apa memberi kesan kepada sistem dalam mata dia. So sistem dalam mata maksudnya autofocus. Autofocus ni maksud dia, saya tunjuk satu gambar. Yang ini. Ni ada accommodation ni. Bila kita tengok benda dekat, tengok nak panah merah tu. Okay, kalau tengok lens kita dalam mata kita ni akan tebal. So, siapa yang bagi tebal? Tu, ada muscle tu kat keliling lens tu. Dia bagi tebal. Bila orang power terlebih ni, kita tak boleh drastik turunkan sebab dia dah berbelas tahun pakai. Dan kemudian, bila kita nak counter back dia punya keadaan yang dekat tu, kita berikan anti-fatigue lens yang customize untuk dia. Kita pergi pada yang ketiga ni. Ketiga pula, bagaimana anti-fatigue lens berfungsi. Okay, lens ni dia akan bila tengok benda dekat, dia akan tebal. So bila ada satu power yang kita letakkan untuk membaca, dia tak perlulah tebal sangat. So menyebabkan muscle ni tak perlu nak kerja lebih banyak.
menyebabkan dia ada simpanan energi yang lebih untuk bekerja lebih lama dan diharapkan dapat bekerja 1 hari lebih baik. Kalau dia penat, apa biasanya seluruh orang tu jadi? Sampai satu masa dia akan nampak double, dia akan nampak kabur. Kalau tengok gambar dekat sebelah ni, yang belah hujung sekali tu, dia dah mula nampak macam double, macam blur-blur sikit. Punya kualiti hidup, performance dia akan semakin rendah. Ini disebabkan oleh kerana kita hidup di zaman yang memerlukan nak tengok dekat lama-lama. Ingat, dekat lama-lama menyebabkan mata perlu bekerja lebih. Dan benda ni berlaku bertahun-tahun. Tugas saya sebagai optometris ni, bila saya tengok seorang dia ada masalah macam ni, mata dia macam ni, dia bergerak macam ni, tracking dia macam ni, saya rasa yang sesuai mungkin yang ini, yang ini, yang ini. Contohnya antara pilihan-pilihan power secara kasar atau asas, saya pilih pada mana design. Ada yang dia letakkan power tu, kalau gambar rajah yang asal dia tu dia 0.6, ada juga 0.4, ada 0.4, ada 0.5, ada 0.6, ada 0.8. Tapi bagi saya, yang utamanya kita nak kesan dia macam mana. So kita test lah, kita test, tengok apa kesan dia kepada mekanisme mata pada masa tu. Kalau kita letakkan power tu mengikut kepada keperluan dia. Pergi kepada nombor 5. Di mana nak beli anti-fatigue lens ni? Dia Essilor ke, Kodak ke, Hoya ke, Zeiss ke, apa lagi? Dan brand-brand yang lain, kalau dia ada anti-fatigue lens, biasanya company-company besar ni dah macam dah jadi wajib. Kalau tak ada anti-fatigue lens ni, maksudnya tak ada lah, kita tak lengkap lah supplier tu. Bila anda pergi, anda tanya, kebanyakan kedai akan ada anti-fatigue lens. Cara pengurusan mungkin berbeza, tetapi goal dia sama, untuk memanjangkan kita punya energi supaya kurang ataupun tak adalah cepat sangat penat. 6. Siapa yang sesuai pakai anti-fatigue lens ni? Siapa yang sesuai pakai anti-fatigue lens ni? Okey, ni saya nak tunjuk satu gambar rajah sangat bagus, tak silap saya, daripada website, saya tak sebut lah, saya tak pasti. Saya cepat-cepat tadi screenshot. So kita tengok. Okey, dah. Eye strain ni maksud dia mata kita ni dia terlampau stres disebabkan tengok benda yang dekat. Kalau kita translate terus, meaning dia jadi macam mata tegang. Mata tak boleh, dia macam stres sangat. Dia macam masa-masa kita ni tegang, kejang, lebih kurang macam tu. 4 tanda ni, okey, 4 tanda ni. So maksudnya siapa yang saya pakai, kalau orang ada 4 ciri ni. Saya gunakan juga anti-fatigue lens ni untuk keadaan masalah sistem mata yang lebih serius. Dia tak ada penyakit, rabun dah okey, dia ada masalah dengan sistem mata dia. So menyebabkan keadaan-keadaan dia nampak macam ni. Dia terlampau penat, mata dia tak berkembang dengan baik daripada kecil lagi, menyebabkan dia tak boleh nak berada pada tahap yang sama seperti mana mata orang lain. Preparation untuk dia masuk kepada vision therapy, supaya dia bersedia, dan kita nak kurangkan dulu rasa stres mata dia tu. Sebab bila dia pakai anti-fatigue lens yang kita custom yang sesuai untuk dia, dia menyebabkan dia lebih bersedia untuk menghadapi latihan-latihan dalam vision therapy untuk masalah mata dia. Sama ada lazy eye, juling, mata stres, dan keadaan-keadaan yang selalu kabur, nampak berbayang, keadaan-keadaan macam ni. Sebab benda ni sangat membantu untuk kualiti kehidupan seseorang. Okey, kalau tengok dekat sini, inilah antara yang saya masukkan tadi. Saya ingat kembali bahawa kita fokus bahawa anti-fatigue lens ni dia lebih fokus kepada sistem accommodation, iaitu kita punya autofocus lens kita ni bila tengok dekat, bila tengok dekat dia nampak tebal. So masa ni dia lebih relax, dia tak perlu nak kerja kuat sangat. So dia akan lebih relax, dia akan lebih baik. So kalau anak kita, dia bermasalah dengan membaca, sebab tu kenapa bila saya find out macam lambat baca, susah nak ingat, tak fokus, malas, dia tak terus berangan, dia mungkin sebab sistem mata dia bermasalah. So anti-fatigue lens ni bukan satu-satunya cara untuk beri kelebihan, dia adalah salah satu selain daripada vision therapy, selain daripada bagi power cermin mata yang harmoni pada dia, kena test betul-betul. Kemudian dari segi sudut cara dia membaca tu macam mana, kedudukan dia, lighting dia, so banyak benda perkara yang kita ambil sebab mata kita ni respon pada setiap perkara, dan kita uruskan ataupun kesan pada mata tu satu persatu, asing demi asing. So dalam konsep ni, anti-fatigue lens ni dicipta untuk membantu individu, sama ada kanak-kanak, dewasa,
belajar, bekerja supaya mereka lebih untuk lebih fokus. Okey, untuk lebih fokus dan menjamin kualiti hasil kerja yang dihasilkan. Cuba dan lihat dan tanya kepada optometris anda yang berdekatan dan kedai mata anda berdekatan. Terima kasih kerana menonton live saya, video saya. Jumpa dalam live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.